Rama-rama bertebangan di udara, hingga pula di pokok melati. Salam sejahtera diucapkan kepada semua cikgu dan murid-murid yang saya hormati. Hai, selamat datang ke segmen Saya Mengulas Buku Anda Mendengar. Pada hari ini, saya ingin mengulas sebuah novel karya Ain Maisarah dan Emma Manan yang berjudul Tragedi Rombongan Berdarah edisi Gosip Seri Bangsa. Buku ini ditulis pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Blink Book Sendirian Berhad. Apakah kisah menarik mengenai buku ini? Apakah yang terjadi? Siapakah wataknya? Mengapakah muka hadapannya begitu seram? Novel ini mengisahkan seorang remaja bernama Sasha yang merupakan ahli The Warner Babs dan anak kepada pemilik SSA Holdings iaitu Datuk Saidini, mengikuti rombongan sekolah ke Pantai Cerating di Terengganu Darul Iman bersama seorang sahabatnya yang bernama Linda. Terdapat 30 orang pelajar dari sekolah Seri Bangsa dan 15 orang pelajar dari sekolah Zara Damansara yang mengikuti rombongan sekolah ini. Mereka diiringi oleh 3 orang guru iaitu Cikgu Fauzi, Cikgu Nazmi dan Cikgu Kamaruzzaman. Tidak dilupakan juga pemandu bas rombongan mereka iaitu Pakcik Os. Tepat pukul 9.15 malam, bas rombongan mereka pun bergerak keluar dari pekarangan sekolah Seri Bangsa. Beberapa orang pelajar telah pun tertidur akibat mabuk kenderaan. Tidak lama selepas bertolak, Datuk Saidini yang merupakan ayah kepada Sasha menerima sebuah mesej ugutan daripada seorang yang tidak dikenali. Mesej tersebut mengatakan bahawa jika beliau tidak membawa 5 juta ringgit sebelum pukul 5 pagi, anak beliau akan diculik. 5 juta ringgit dalam sehari? Mustahil bukan? Bagaimanakah cara beliau untuk mendapatkan 5 juta ringgit itu dalam masa sehari? Namun begitu, Datuk Saidini tidak percaya akan mesej tersebut. Apakah mesej tersebut daripada anaknya sendiri iaitu Sasha, ataupun apakah benar mesej tersebut daripada seorang penjahat? Selepas itu, Sasha turut menerima sebuah mesej yang mengandungi isu keganasan daripada seorang yang tidak dikenali. Sasha pun terkejut selepas menonton video daripada orang yang tidak dikenali itu. Linda yang sudah nyenyak tidur di sebelahnya pun terbangun. Itu baru sahaja permulaan. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Setelah beberapa jam mereka bertolak, bas mereka pun berhenti di sebuah tempat persinggahan R&R. Sasha dan Linda pun pergi ke tandas untuk membuang air kecil. Betty yang ingin pergi ke tandas untuk membuang air kecil, tiba-tiba ternampak sesuatu benda yang pelik. Rupa-rupanya, Betty ternampak Sasha telah diserang. Sasha pun pengsan dan tangan serta kakinya diikat dengan tali. Betty pun terkejut lalu menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan sebarang bunyi supaya penjahat tersebut tidak menyerangnya. Namun begitu, Betty pun diserang hendap dari belakang. Muncullah Betty tidak cedera teruk. Kemudian, Betty pun pergi membantu Sasha yang telah pengsan. Seorang pelajar yang bernama Pai yang sedang mencari Sasha dan Betty telah pun menemui Sasha dan Betty di belakang tandas awam dan membantu Betty untuk membawa Sasha untuk kembali ke bas. Selepas itu, bas mereka pun kembali bertolak. Betty mula mengesyaki bahawa ada penjahat yang bersama-sama mereka di dalam bas tersebut. Namun siapakah penjahat tersebut? Selepas itu, bas mereka pun berhenti sekali lagi di stesen minyak. Semasa persinggahan, bas mereka telah diserang dan dibaling dengan bom pemedih mata. Semua pelajar dan guru termasuk Pakcik Os cepat-cepat keluar dari bas tersebut. Namun begitu, mereka tidak nampak kelibat Sasha dan Linda. Di manakah Sasha dan Linda? Cikgu Fauzi memberanikan diri untuk naik ke bas, namun begitu hanya Linda sahaja yang dijumpainya. Apakah Sasha telah betul-betul diculik? Selepas itu, Sasha mula tersedar dan mendapati dia berada di dalam kurungan yang gelap dan sempit. Sasha mula menangis kerana terlalu takut. Degup jantungnya berlumba mengepam oksigen supaya nafasnya kembali teratur. Betty dan Linda bersama pelajar yang lain pergi menyelamatkan Sasha. Namun begitu, mereka tidak tahu di manakah lokasi Sasha. Bas mereka pun dibawa ke sebuah lokasi rahsia. Dan selepas itu, bas mereka pun dikunci dan mereka terkurung di dalam bas tersebut. Selepas itu, Datuk Saidini telah pun tiba di lokasi yang telah dihantar oleh penjahat tersebut dan membawa 5 juta ringgit. Mereka yang terkurung di dalam bas telah pun berjaya melepaskan diri dengan menggunakan idea bernas
daripada Betty. Bijak kan Betty? Namun siapa sangka dalang di sebalik semua rancangan yang keji ini ialah Pakcik Os. Rupa-rupanya Pakcik Os telah lama berdendam pada Datuk Saidini. Mengapakah Pakcik Os berdendam terhadap Datuk Saidini? Apakah kisah silam antara Pakcik Os dan Datuk Saidini? Oh, rupa-rupanya anak Pakcik Os ini pernah bekerja di bawah syarikat Datuk Saidini. Anak Pakcik Os difitnah dan dipenjarakan. Anaknya pula membunuh diri di penjara. Mungkin sebab itu Pakcik Os sangat berdendam terhadap Datuk Saidini. Tidak lama kemudian, polis pun datang dan menangkap Pakcik Os dan 3 orang penjahat yang bekerjasama dengan Pakcik Os. Syukurlah saudara kerakannya yang lain selamat dan tiada kecederaan yang teruk berlaku pada diri mereka. Novel ini amatlah menarik untuk dibaca oleh kerana novel ini ianya hampir seperti kisah benar. Dari pengalaman kisah novel yang malang tidak berbau ini, amatlah penting untuk kita mempelajari teknik mempertahankan diri. Mana tahu tiba-tiba ada penculikan berlaku. Tidak mungkinlah. Dan kita mestilah berani untuk menupaskan penjahat. Sekian, itu saja daripada saya, Arion Hope dari kelas 5 Sains 1. Thank you. Next.